Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. So, macam biasa, hari Rabu kita akan bersiaran di Facebook Elysian dalam cerita 24/7 bersama saya Ferdi Fauzi dan juga Faizal Mokhtar. Sorry, tengah busy berkarya sambil live. Maklum sajalah bulan puasa ni macam-macam hal bila bekerja dari rumah. Kadang-kadang bekerja dari rumah, kadang bekerja dari office. Kebetulan hari ni saya bekerja dari rumah sebab saya nak live bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Kalau macam minggu lepas kita dah bersiaran juga macam waktu yang sama waktu petang sikit, tapi kali ini kita start awal sikit. Okay? Sebab mungkin petang ni mungkin ada Bazar Ramadan. Bazar Ramadan tak buka. Tak kau sebut petang. Kenapa tak buat petang? Pasal apa? Soalnya petang Bazar Ramadan. Bazar Ramadan tak adalah. Mungkin kita nak ready lah untuk ni. Sekarang ni kan ada PKPB ni kan dah aku ingat PKPB tu Perintah Kawalan Pergerakan Bazar, bukan? Mungkin juga, boleh juga tu. Aku rasa boleh cadangkan. Maknanya awal ni nak siap-siap lah ni. Kita boleh siap-siap lah sikit kan. Kalau hari-hari biasa tu mungkin agak mungkin sebelum ni kalau tak puasa tu mungkin banyak sikit masa, tapi kalau petang tu agak tight, mungkin kau nak beli makanan ke, kau nak balik mana-mana apa kan. Saya nak pergi kedai gadget. Kedai gadget? Perasan tak ada something new hari ni. Minggu lepas kita ada mic kan. Minggu ni saya beli inilah lampu. Dapat tu. Lampu ni, tu lighting dia macam efek-efek kat dalam studio profesor. Dapat. Dia dah macam influencer lah. Ada cahaya-cahaya dari tepi kiri kanan kan. Lepas ni boleh buat video TikTok pula. Itu mungkin topik yang akan datang. Sebab hari ni topik yang agak tersohor. Yeah. So, hari ni kita akan discuss satu topik yang orang kata mungkin ramai yang tak tahu. Okay. Faizal merupakan kalau ramai yang kenal dia dengan seorang yang kata enthusiast dalam komik, dalam filem dan juga pop culture. Okay. Tapi dia juga adalah seorang siapa Faizal? Dia macam ni lah. Sebenarnya benda ni rahsia. Tapi sebab kau nak bocorkan rahsia ni, aku tahu kenapa kau nak bocorkan rahsia ni. Sebab kita nak naikkan trafik. So, topik kali ni, macam mana nak jadi copywriter tersohor. So Faizal, macam dalam topik yang kita hari ni lah, apa yang kau boleh definisikan sebagai copywriter tersohor ni? Okey, mula-mula saya nak ucapkan terima kasih kerana berani membocorkan rahsia ni. Sebenarnya rahsia ni kita share untuk kita punya viewer dan follower je lah. Yang tak ikut tu alhamdulillah. Sebab ramai yang tak follow atau tak ikut tu rugilah. Sebab tak dapat dengar rahsia ni. I hope you won't catch up. Dia hanya catch up di kalangan follower kita je. Sebenarnya in terms of profession, career wise, saya full time kerja saya adalah seorang copywriter lah. Atau dalam bahasa Melayunya penulis iklan. Jadi apabila kita cerita pasal copywriting atau menjadi seorang copywriter ni, saya rasa lately ni dia jadi satu kerjaya yang agak seksi ya. Selama ni. Aku ada soalan. Kenapa kau dalam banyak-banyak orang kata career yang kau ceburi, copywriter ni antara kerjaya yang memang kau ambil lah sebagai kerjaya khas kau? Okay. Sebab dia banyak, cerita dia banyak, tapi saya nak breakdown kepada 3. Sebab 3 is my favourite reason numbers yang aku suka bagi. Nombor 1, aku dibesarkan pada tahun 80-an tau. 80-an macam mana kan? Kau pun dibesarkan tahun 80-an. 80-an dan early 90s lah. Zaman ni adalah zaman hyper pop culture influence yang melampau sangat. So semua benda kita akan terpengaruh. Okay, orang pakai kasut Dogmat, kita nak pakai Dogmat. Kita nak pakai rambut GQ, tali pinggang GQ kita nak pakai. Yang kata kita orang biasa, artis sebagai tiru je whatever on TV. Dan aku sebagai seorang peminat extreme viewer of TV dan juga filem, aku mudah terpengaruh tau dengan apa yang aku tengok. Dan aku mudah terpengaruh dengan dia punya dialog.
So maknanya kalau kau katalah aku tengok cerita Transformers, ini bukan Transformers yang live action ni, yang kartun kan. Yang katalah. Aku from the first viewing tu, lepas tu aku dah hafal dia punya key dialog tau. So bila aku tengok MacGyver, aku tengok Airwolf, so all these key dialog membuat aku sangat tertarik dengan prosa, tertarik dengan orang kata nuansa orang berdialog, dan dia ada kata-kata yang buatkan kau wow. Bukan setakat dia mutiara kata. Okay? Dan tahun 80-an juga, 90-an juga aku diperkenalkan dengan arwah Farid Ismail Amir. So all these words yang come out from TV, from lirik, lagu apa semua, membuatkan aku mudah terpengaruh, dan aku rasa wow. Aku rasa words ni adalah sesuatu yang powerful. Itu nombor satu. Aku terpengaruh dengan pop culture 80s. Dan nombor dua, nak tambah, bisa zaman 80s 90s juga kan, boleh dikatakan zaman before internet, internet. Masa tu orang semua bila tengok TV tu, bila especially orang suka tengok iklan. So banyak iklan masa tu, macam iklan raya, iklan sabun basuh lah, even lagu-lagu macam iklan sabun basuh tu pun dia orang boleh hafal. Betul. Itu semua the power of words dengan copywriting tu. Yep. Okay, influence kedua, sebab terbesar yang kedua aku macam default jadi copywriter ni, sebab aku seorang rocker. Aku, siapa yang pergi kelas aku online, siapa yang datang aku punya talk pasal copywriting ni, selalu aku akan cerita pasal sejarah aku jadi copywriter yang mana aku banyak dipengaruhi oleh lagu-lagu rock. Lagu-lagu rock tahun 80-an, sama-sama rock kapak ni, lirik dia bukan main-main tu. Bukan main-main. You know, bila kau dengar lirik tulisan M. Nasir, tulisan Samin Sahab, apa semua kan, all these big gun, termasuklah Mama Jui bila era 90-an dengan lagu-lagu rock Leleh, Spring apa semua. Lirik lagu dia power bro. Okay? Dari kiasan kata-kata itu dapat ku membayangkan cinta kita sedang dalam kegeringan. Wow. Aku dah ajar 3 bro. Dan aku dah mula belajar tulis surat cinta daripada lagu rock. Dan lagu rock ni dia expand kepada aku punya kehebatan bila aku dapat skor paper ABM. Both karangan and pemahaman. Bila tengok lirik-lirik tu macam orang kata apa, memang puitis tau. Bila compare dengan sekarang tak sama. So adakah macam zaman dulu punya copywriting tu lagi power daripada sekarang ke macam mana? Yes, sebab the main reason sebab dulu tak ada internet. Dulu tak ada digital reference, dulu tak ada the term cyber reference lah. So apa yang datang semua daripada langit bro. Apa yang datang semua daripada langit. Daripada ilham daripada dan benda yang datang tu, words, lyrics, copywriting, iklan, semua daripada langit, direct. So orang yang dapat direct ni pada tahun 1890-an, dengan sama dengan apa yang datang daripada langit sekarang kita tengok internet, itu ada satu benda yang aku rasa tak akan dapat lagi. So kita ni bersyukur, kita patut rasa bertuah sebab kita hidup zaman pre-internet, zaman pasca internet. Sebab bila hidup zaman 80-an ni, kita terdedah dengan pra-internet, benda-benda yang analog. Dan kita dah masuk ke hujung 90-an, tahun 2000 tu kita dah start pada benda-benda digital lah. Macam smartphone, laptop, internet, macam-macam. Dan juga sekarang ni pun dah ada IoT dan banyak lagi benda yang kita nak explore lah. Dan rasanya kita ni memang insan yang bertuah lah. Okay. So Faizal, okay, macam bila tengok topik hari ni kan, tadi aku dah tanya kau kenapa kau pilih kerjaya sebagai copywriter. Dan aku nak tahu jugalah seorang copywriter ni macam mana dia punya kehidupan dia sebagai seorang copywriter ni dalam sehari-hari dia punya operasi dia. Copywriter ni kalau secara general lah, secara secara umumnya, dia ada 2 kehidupan. Dia boleh pilih 2 kehidupan ni dan dia boleh pilih dua kehidupan juga. Satu kehidupan kalau yang biasa, yang lazim, kalau satu kehidupan ni life dia kalau dia berkhidmat di bawah klien ataupun agensi. Macam saya pernah berkhidmat di bawah klien dan agensi dan masih lagi sampai sekarang. Dan saya pernah berkhidmat secara solo lah, maknanya kita buat freelancing lah. So dua kehidupan ni walaupun dia punya profession atau career dia sama sebagai copywriter, tapi dia punya rutin lain bro. Dia punya rutin dia lain. Rutin di bawah agensi, di bawah klien, kau akan diganggu. Kau diganggu macam seolah-olah kau ada kelibat belakang kau. Siang malam kau tidur, WhatsApp kau berbunyi, email kau sampai, kau tahu tak bulan lepas, aku terpaksa upgrade aku punya Gmail account tau. Sebab limit dah exit macam-macam iklan masuk.
Aku sekarang di bawah skim Google One. Aku dah ada Google One tau sekarang. Kau tahu kan? Tahu. Aku sekarang upgrade version daripada Gmail lah. Sebab banyak sangat gangguan. Aku rasa bukan sesuatu yang menakutkan. Cuma aku ni suka sebelum Azwan Ali create copy ataupun tagline See My Level tu, sebenarnya aku dah ada dah copyright See My Level tu. Cuma aku taklah kecoh macam dia. So when you see my level, you see my level lah. You don't need to see, sebab benda ni adalah satu benda yang aku rasa semua manusia, semua orang dulu ni nak kena capai. Sebab umur kau hari ni, kerjaya kau hari ni, career kau hari ni, kalau boleh takkan sama atau tak boleh sama macam career kau tahun lepas atau tahun sebelum ni. Kau mesti naikkan level kau. Macam dulu aku tak kenal Ferdi. Aku tak masuk Elysian. So bila aku kenal Ferdi, aku masuk Elysian, level aku dah tinggi bro. Dulu aku tak berani masuk Elysian. So kau dah satu benchmark lah. Kalau kau dah pergi setiap tahun dan juga ni lah bila kau dah masuk satu tempat tu lah. We must push the bar lah, ataupun bak kata pepatah Inggeris tu, push the envelope. How deep it can go. We can see how deep the rabbit hole goes lah, kalau kata Neo dalam Matrix. Neo pula, Morpheus. Itu rutin kita sering diganggu, but that is welcome punya disturbance. Kita memang mengalami gangguan ni sebab itu menunjukkan bahawa we are wanted. Kita memang di-refer oleh klien. Itu kalau kita buat agensi lah. Dan macam bulan puasa ni, PKP ni, work from home ni, memang non-stop lah aku punya Zoom dengan WhatsApp. Tapi kalau solo, aku rasa kau pun tahu lah, kalau kita freelance ke apa, macam kita kerja bawah satu office kan. Yang tu kita boleh kawal. Sebab dia yang cari kita. Lebih kurang macam gitu lah. Nak cerita pun panjang sangat. Tu in a nutshell macam gitulah bro. Okay, aku nak tahu juga orang lain pun mungkin selalu dengar perkataan copywriting dan kau pun dah explain tadi kan. And then orang pun nak tahu jugalah, termasuk aku, kenapa setiap company atau organisasi ni dia perlukan copywriter ni untuk ni lah, untuk dalam dia punya pembinaan produk dia dan juga nak lariskan dia punya ni lah barang produk dia tu. Okay, copywriter ni penting. Copywriter ni perlu wujud lah. Tak nak tak apa, kita tak paksa, kita cerita je. Dia part of the ecosystem promotion dengan marketing lah. Ataupun dalam bahasa mudah dia di bawah department memujuk. Itu bahasa mudah dia. Department marketing ni, yang orang-orang dalam marketing, dia orang yang bijak memujuk. So copywriter ni termasuk dalam department tu, termasuk dalam golongan tu, termasuk dalam ekosistem tu. Dia memujuk, copywriter ni memujuk orang dengan kata-kata, dengan perkataan, dengan words, dengan sentence, dengan phrase, dengan tagline, dengan hashtag. So copywriter kerja dia memujuk dengan kata-kata. Okay? So as you can see, kalau aku tak tahu kau pernah lalu pengalaman ni, antara benda yang paling aku suka buat dulu masa aku muda-muda dulu lah, dan sekarang aku muda lagi, kau tahu umur aku 21 hari tu dah cakap kan? Aku suka tulis surat cinta bro. Suka apa? Surat cinta. Surat cinta. So bila aku tulis surat cinta, aku tulis love letter pada awet-awet yang aku suka. Alamak, tersebut awet-awet lah. Pada awet yang aku suka. That is a skill. Sangat playboy kan? Bukan playboy. Playboy tak tulis cinta bro. Itu Don Juan. So bila aku tulis surat cinta, that is how I sharpen or polish my copywriting skill. Okay? Dan surat cinta tu pun sebenarnya adalah satu copywriting lah. Dia adalah satu wahana atau wacana copywriting bro. Sebab kau tak boleh just simply put words like I love you, I miss you, saya rindu awak, saya cintakan awak, saya dekat, tak boleh. Dia bukan macam budak-budak zaman sekarang, bukan budak-budak zaman Raver atau zaman TikTok. Dulu punya skill love writing, penulis surat cinta lain. Every word, every sentence, every bar tu di count. Sampai saya terpaksa tirulah lirik-lirik lagu yang jarang orang dengar. Yes. Kadang-kadang dalam surat cinta pun ada lirik lagu juga kan? Ada, dia selalunya ada dua. Dia ada lagu dengan dia ada bedak. Bedak tu memang ni bedak few. Betul bro. Bedak mak aku pinjam. Tak tahu mak aku sampai sekarang pun tak tahu aku ambil bedak dia. So copywriting tu perlu ada satu agensi dalam satu syarikat, dalam satu company, dalam satu projek, dalam satu orang kata management. Tak kisahlah you jual produk ke, you buat services ke. The element of selling with words dengan memujuk, menggunakan copy dengan seorang copywriter is essential, sebab you cannot simply cakap dengan orang untuk
memujuk dia mengeluarkan duit daripada poket dia masuk poket kita, tak boleh. Okay. Sebab tu ramai orang sekarang bila dah ada dalam social media dan buat jualan, kita dapat tengok macam-macam jenis copywriting. Dan untuk orang-orang yang ada pengalaman dalam advertising, dalam komersial, boleh tahu okey, copywriting ni dia memang ada dia punya standard. Dia memang ada dia punya copywriter yang boleh. Dan kita cakap ini memang dia belajar sendiri atau dia copy paste. Semua kita tahulah. Itu dia punya makam lah. Kalau kita pasal makam. Tapi kalau macam orang kata macam sekarang ni copywriter ni antara career yang boleh orang kata nampak on demand lah. Tapi boleh kata orang kata semua orang boleh jadi copywriter. Betul. Built in, benda ni built in bro. Copywriting ni built in. Semua orang ada. Betul aku cakap. Semua orang ada dia punya sifat copywriting dalam diri dia lah. Skill set lah, betul. Copywriting. Tapi macam mana kita nak kenal sama ada seorang tu dia copywriter ni makam dia macam ni. Copywriter ni makam ni mungkin macam ni. Macam mana kau boleh nampak benda tu? Kalau bahasa mudah lah nak bagi semua orang faham lah. Sebab ini satu orang kata forum atau panel yang open lah. Biar makcik-makcik kat kampung, Makcik Kia, Pakcik Saleh, PM kita pun boleh faham. Sebab PM selalu cakap bahasa Makcik Kia, Makcik Saleh. Aku nak cakap macam itu, aku nak try lah. Ni benda yang Makcik Kia, Makcik Kia, Makcik Saleh fahami lah. Kita nak tahu copywriting tu apa tadi? Kiranya dia nak tahu satu copywriting. Makam ni macam mana Makam dia tinggi lah, macam kira pagi macam tersohor lah ikut topik ni. Kalau first time kau baca, first time kau nampak benda tu, hati kau dah rasa berbunga. Berbunga ni, dia subjektif. Tapi bila kau rasa benda ni berbunga, kau rasa copywriting dia berjaya. Aku bagi contoh yang baru berlaku kat aku. Jangan kata aku sebagai copywriter rasa terkesima, orang biasa terkesima, aku copywriter lagi terkesima. Kau ada tengok, ada follow aku punya nasi kari atuk? Ada. Copywriting power bro, walaupun 3 baris je. Walaupun judul video tu, nasi kari atuk, tapi benda tu wujud dalam KFC, which aku rasa benda tu bukan dia punya, bukan kolam dia bro, bukan dia punya pool tau. Tapi aku rasa macam wow, apa benda ni kan. So aku ni daripada kecil sampai sekarang memang mudah tertipu dengan iklan bro. Jangan kata iklan dendang atau Tora. So aku pun pergilah beratur. Curiosity orang ke ataupun macam dia ada dia punya spark. Berbunga ni dia ada spark. Dia macam bunga tapi bunga api. Kalau kita baca macam wow. Dan selalunya yang mudah trigger atau mudah rasa spark copywriting ni ialah orang perempuan. Saya minta maaf, memang orang perempuan dia mudah terpedaya, bukan terpedaya, dia mudah terpengaruh dengan copywriting yang ada dekat luar sana kan. Yang lelaki pula, dia more towards infomercial. Dia suka benda-benda atau iklan-iklan copywriting yang berbentuk infomercial. So katakan dia nak beli vape ke atau dia nak beli whatever, benda yang beli online, exhaust ke apa-apa kat mudah kan. Dia akan tengok benda tu detail. Tapi kalau macam orang perempuan ni, dia perlukan benda-benda yang sikit je. Kau letak banyak sikit tanda seruan, exclamation, bold letters, okay, ada visual copy apa semua apa-apa pun dah jadi dah. Senang je. So maksudnya copywriting ni dia berbeza lah ikut segmen. Kalau macam perempuan dia ada dia punya lenggok dia. Kalau lelaki mungkin kau boleh lebihkan kepada macam ciri-ciri ke, dia punya feature dan sebagainya lah. Jadi Sawi Advertisers buat targeting dengan market research untuk audience lah. Dia macam mengorat juga bro. Macam dia nak link tadi dengan surat cinta kan. Kita nak mengorat, kita tengoklah awet tu. Awet tu kita punya audience tau. Kalau awet tu kena ngam, kau rasa kau boleh ngorat dia, then go for that. Kau jangan bagi nasi kari atuk dekat orang yang tak sepatutnya. Orang tak beli nasi kari atuk. Macam aku ni memang nak box dia je, aku nak kotak dia walaupun nasi tak ada itu, aku nak kotak dia. Kotak je lah. Sebab design dia tu. Maksudnya dia kena dengan kau walaupun kau tak kisah sebab kau nak kotak tu, benda yang luaran dia tu. Dalam tu semua recycle bro. Aku orang KFC tak tengok lah ni. Kari tu, kari daripada yang dalam box tu kan, ada kari yang dah ada sebelum ni tu. Sambal tu daripada sambal nasi lemak yang pagi-pagi tu. Breakfast KFC tu. Sama je. Nasi dia tu nasi daripada nasi KFC yang dah ada. Itu je. Dalam dia tu kira biasa-biasa je lah. Benda yang kita tak nampak. Kotak tu bro. Dia punya satu design dia dengan copywriting yang kau nampak dekat kotak tu yang buat kau tertarik nak rasa ingin tahu, nak cubalah. Dan of course kita ada design yang menyokong copywriting tu. Macam kalau dalam iklan kita mesti ada komponen copywriter yang buat copy atau buat penulisan iklan. Dia mesti designer ni yang buat kalau sandals tu pakai kain pelekat dengan songkok tu ganda lah. So komponen-komponen ni yang penting untuk kita berjual. So in a way copywriter ni dia fit aja iklan tu. Ada juga iklan-iklan yang power
Visual dia cantik, music dia ngam, tapi copywriting ni tak apa-apa. Ada banyak bro. Ya. Ha. Ini macam mana? Contohnya macam iklan tudung lah. Iklan tudung ni sebenarnya sebab dia punya visual tu, dia punya gambar tu, dia punya model tu dah lawa, copywriting ni tak payah power sangat. Copywriting ni kira Ha. orang apa nak tengok sangat lah. Yang penting nanti model tu lawa dan orang pun dah boleh tertarik lah nak beli. Betul tak? Kita panggil brand empowerment lah. Especially bila kau ada ambassador, kau ada duta kan. Macam katakan tudung Nilofa kan. Kalau kau tengok Nilofa, hampir tak ada copywriting loh. Tak ada copywriting. Sebab Nilofa tu dah power. Copywriting pun orang dah tahu dah tudung Nilofa. Itu kalau power of branding lah dengan power of influencer tu. Ya. Tapi kalau dia rasa dia nak upah aku, bolehlah DM. Personal pun boleh. Okay. So, okay. Memandangkan kita cerita pasal copywriting ni, kita masuk sikit lah dekat Elysian ni, kita dah ada apa? Dah start kursus online kan? Betul. Dia adalah rahsia penulisan iklan lah yang kau buat tu. Boleh tak kau ceritakan sikit pasal kursus online yang kau nak ajar ni? Kursus ni, rugilah siapa tak daftar kursus ni sebab benda-benda ni semua rahsia. Macam aku cakap tadi, rahsia. Aku bukan jenis orang yang suka-suka lah share rahsia. So bila momen aku share rahsia, dia tolonglah daftar kelas copywriting ni. Sebab bila aku share, maknanya benda ni memang orang kata benda yang sangat intimate lah, benda yang sangat intim yang memang aku nak share. Okay, sejarah dia macam mana kita sebenarnya perlukan copywriting dalam kehidupan seharian, bila kita nak teruskan kehidupan nanti, bila kita dah bertambah usia, okay. Sebab orang ingat copywriting ni untuk buat sale atau untuk buat marketing atau buat publicity atau jual barang, tak. Sebenarnya copywriting ni penting dalam kehidupan kita. Macam kita nak pujuk orang tua kita, macam mana kita nak pujuk pasangan kita, macam mana kita nak buat bargain atau buat tawar-menawar kat kedai. Ini semua copywriting skill bro. So dalam kursus Elysian ni, aku sebenarnya bukan nak mengajar sangat. Mana-mana aku bukan nak mengajar sangat. Aku nak turunkan pengalaman aku nak kongsi cerita-cerita yang pernah aku lalui. Dan it's all proven. Okay, macam ada satu syllabus, kau ada masa sebab kau yang shoot video aku ni. Kau ingat tak iklan yang cepat datang ke Tanglin, jualan murah sehingga. Ini semua adalah kehidupan aku yang aku dapat absorb dan aku dapat digest dan aku akan jadi syllabus dalam kita punya kelas yang kita nak offer ni bro. So rugi. Aku tu rugi sangat lah. Aku rasa rugi sangat kalau tak ambil sekarang. Sebab selalunya kalau kat luar, orang nak personal coaching, aku ada RM1,000 bro. Tapi harga kita berapa bro untuk ni? Kita punya harga memang istimewa lah. Harga asal dia tu memang kita letak dekat situ RM59.90. Tapi masa time PKP ni memang kita ada harga istimewa lah. Boleh tengok dekat kita punya Facebook kalau nak dapatkan kita punya kupon kod tu. Betul bro, rugi siapa yang tak on atau tak register sekarang, okay? Rugi. Ni aku beritahu ni, aku jarang tunjuk kat korang ni. Mana kamera? Okay? Daftar. Macam mana nak daftar bro? Nak daftar boleh pergi ke elysian.xyz. Okay, dekat situ kita ada khusus online lah. Dekat situ boleh tengok, dekat situ ada khusus Faizal, ada khusus design pun ada. Tapi kalau tengok khusus apa, boleh tengok kat situ dan boleh subscribe lah. Okay, boleh bayar pakai boleh bayar duit. Pakai PayPal, boleh pakai Billpeace, okay, dan macam-macam lagi lah. Bank in pun boleh. Kalau tak nak bank in boleh bagi tahu. So apa lagi selain daripada copywriting, kita ada lagi 2-3 Ada 2-3 lagi. Dan ada lagi yang incoming lah yang akan buat nanti. Betul. Right. So aku ada soalan yang terakhir. Okay, silakan. Okay, dalam kau punya pengalaman copywriting ni lah. Okay. Apa yang membuatkan kau rasa klien tu seronok bekerja dengan kau dan dia rasa puas hati? Macam mana kau boleh tahu dia punya ni? Macam-macam. Ada orang, ada copywriter atau ada orang yang jawab ada satu macam jenis satisfaction yang digambar atau ditunjuk yang menunjukkan dia puas hati. Tapi selalunya aku dapat macam-macam. Macam yang baru-baru ni ada yang senyap. Selalunya kita senyap macam dia tak suka. Tapi senyap sebab copywriting yang kita bagi tu, yang aku bagi tu, sebiji macam pengalaman hidup dia. Maknanya kita dah masukkan dia dalam copywriting kita tau. Kita dah tarik dia masuk, kita dah masuk dalam guni, kita dah ikat. Maknanya dia dah masuk dalam dunia yang kita dah jual kat dia tu. So bila dia diam tu, itu satu jenis kepuasan. Bukan pada dia tau, pada kita juga yang bagi dia servis copywriting tu. Itu satu jenis. Ada satu jenis pula, hari-hari, dah lah sebelum dia kacau kita untuk copywriting tu, untuk iklan tu. Dah dapat, dia puas. Lepas tu hari-hari duk call kita. Call kita, best lah, nak lagi. Itu risiko. Dia dah suka, lepas tu dia nak lagi bro. Lagi dikacau.
Dia kacau lagi. Dia kacau 2 kali ganda bro. Itu jenis kepuasan juga. Lepas tu lagi satu yang aku baru experience adalah kepuasan yang datang daripada ketidakpuasan. Puasan yang tidak puasan maksudnya? Dia tak puas hati sebab tulisan tu dah cantik dah. Kopi iklan tu dah cantik dah. Tapi dia memandai-mandai beberapa perkataan sendiri dah punya copywriting. Macam ada satu iklan raya ni aku tengah buat ni. Iklan ni sebab selalunya iklan raya kita shoot kat luar kan. Sekarang kita tak boleh shoot dekat luar. Kita buat animation. Okay. Dalam animation ni ada satu kopi iklan berbentuk puisi. Aku buat lah sajak punya style. Di iklan ni aku buat salah satu syarikat insurans yang terkenal juga kat Malaysia ni. Dia menambah bro pantun tu. So jadi ritma kat belakang tu tu dah lain dah. Katakan raya bersama keluarga, bersama mereka yang tercinta, menesai nikmat rasa yang tidak terkata. Tu kena sama kan? Dia pergi bantai bro kat belakang tu macam-macam. Dan dia kata, Faizal, I puas dengan you punya kan, tapi I nak tambah ni. Supaya I lagi puas. Okay, lagi satu kena ingat, advertising is a business of rejection tau. So, untuk mengelakkan kita di-reject banyak kali dan mengelakkan kita pening kepala, kau benarkan je lah bila perlu. Tapi kalau teruk sangat, kau jangan benar kan? Kalau puisi tu dah jadi macam haiku apa, jangan yang benar kan? Kau kena advise dia. Tapi yang penting tadi jawapan dia tu, dia puas lah, dia puas. As long as kalau dia happy dan dia puas, then it's okay. Tapi kepuasan tu kena go both ways lah. Kena ada dua hala lah. Jangan kau memendam sangat sebab copywriting ni macam bercinta tadi kan aku cakap kan. Jangan kau memendam rasa. Kau punya pasangan je puas tapi kau tak puas dalam percintaan tu bro. Sebab bila macam, yelah bila klien tu dia dah suka and dia tambah-tambah sendiri, takut copywriting tu tak sampai pula dekat target audience. Betul. Dan perasaan tu pedih bro. Perasaan kecewa bercinta ni pedih. Aku dah rasa dah bro. Dan aku rasa benda ni balik bila aku jadi copywriter. Memang pedih. Berendam air mata bro. Tapi air tu tak keluar ke luar. Dia keluar ke dalam. Sebab takkan kau nak menangis depan klien. Tergila yuk. Itulah cerita dia. Dia punya ni lah. Pengalaman aku dah share. So aku rasa memang berharga lah kalau siapa yang dapat Faizal punya. Tolonglah daftar. Tak ramai yang tahu sebenarnya macam mana nak hadapi klien, macam mana nak hasilkan copywriting yang bagus kan. Hasilnya memang semua dah didedahkan dalam kursus ni. Betul. Kan? Betul. So aku rasa kita pun dah lebih dalam 30 minit. Okay? It's a good sharing lah kali inilah. Okay? So untuk soalan bonus. Aku baru nak simpan tu aku. Tapi rupanya aku terkena hari ni. Aku nak bagi kau soalan bonus pula sebelum kita habiskan sesi kita untuk hari ni, untuk minggu ni lah sebenarnya. Okay. Dalam banyak-banyak klien yang yang kau dah hadapi lah, apa situasi macam situasi pelik yang ataupun situasi yang memang kau tak boleh lupakan bila kau deal dengan klien untuk dalam career copywriting ni? Ulang balik soalan tu, macam mana? Jadi selama kau berkarier dalam copywriting ni, apa pengalaman kau yang kau rasa macam pengalaman pelik ataupun pengalaman yang kau tak boleh lupa lah dalam sepanjang karier kau as a copywriter ni? Tapi benda ni rahsia tau. Ada 1-2 kali tu, tak banyak lah 1-2 kali. Aku terpaksa jujur sebab aku ni orang yang jujur kan. Aku pernah recycle idea copywriting orang lain tau. Atau yang dah ada dekat tempat lain. Aku recycle dan klien ataupun orang tu tak perasan. Sebab apa? Maksudnya dia punya yang kau recycle balik ke ataupun daripada klien tu? Aku recycle balik daripada yang dah keluar. Dan aku sebenarnya mengambil risiko tau. Tapi aku kena pastikan benda tu tak dekat sangat. Sebab isu ataupun perkara recycle copy atau iklan ni memang benda normal. Cuma orang biasa jangan buat lah. Aku galakkan orang biasa jangan buat. Biar orang-orang yang alah dia macam buat wiring lah. Kau jangan mana-mana wiring kat rumah. Nanti rumah kau short circuit atau blackout. So macam teknik kau nak recycle copy atau nak bawa balik iklan ni memang normal untuk copywriter sebab kau kena ingat semua copywriting kau buat tu tak semuanya approve atau di accept oleh klien. Ada yang reject. Reject ni kau jangan buang tau, kau simpan. Itu yang maksud aku recycle. So bagi aku benda tu pelik. Sebab hari tu dia yang reject aku punya iklan tu. Tapi dia nak pula balik kat hari lain, bila di dalam projek lain, dia nak pakai pula yang dia reject tu. Itu pelik bagi aku bro. So maksudnya
idea yang reject tu mungkin keadaan masa tu mungkin dia rasa tak sesuai. Mungkin kali ni punya campaign mungkin bila kau guna balik idea reject tu dia suka pula. Maknanya dalam kes ni kesimpulan aku nak cakap, dalam pelik-pelik tu kena ingat, no idea or no things go to waste. Kau simpan je benda tu bro. Kalau surat cinta yang kau nak bagi kat awet tu reject atau tolak atau dia menyampaikan kau dia nak bagi kat balak lain, kau jangan frust bro. Kau recycle balik surat cinta tu kau bagi kat awet lain. Awet tu pun tak tahu. Kau bagi je lah. Yang penting awet tu jangan tengok video ni. Yelah, jangan baca video ni cukup lah. Itu cerita dia. Tu mula aku pelik tapi lama-lama macam pelik yang tak berapa nak pelik sangat. Padahal dia reject. Yelah sebab mungkin macam tadilah, mungkin ikut keadaan, ikut kesesuaian pada tu lah. Ataupun tak mungkin dia ada absent minded je. Kan? Aku rasa bukan absent minded pun. Dia memang total loss bro. Dia memang total loss bagi dia reject. Siap barang-barang aku lagi. Aku ingat lagi bro. So what are you doing bro? Do you listen to my brief? Do you know what we want or not? Aku pun siap satu hari reject. Aku nak kena kau balik. Dah kena bro berapa kali. Aku pun macam puas hati. Aku puas hati sebab patience is a virtue. Kesabaran tu adalah segala-galanya. Terbaik lah. Orang yang nama cash hari tu pun kena kat aku. Tapi aku tak cerita lah part yang satu. Dia reject bro idea aku. Aku propose balik, dia suka pula. Banyak sebenarnya kita tahu Copywriter dia kena licik lah. Tapi we learn this by experience lah bro. Jangan main pandai-pandai sendiri lah. Sebab tu penting kita kena daftar kelas ni supaya kita dapat tahu berguru kan. Betul tak bro? Betul. Kalau nak apa pun belajar pun kena. Ada diskaun bro kelas ni kali ni? Ada. Saya cakap lah, boleh tengok dekat kita punya Facebook, ada kita dah diskaun. Okay. So nampaknya kita pun dah lebih masa sikit. So aku tak boleh tanya soalan bonus ni? Kalau tanya-tanyalah boleh. Bagi tak apa. Okay, soalan bonus aku bro. Hari tu aku nampak kau potong rambut kan? Potong rambut. Macam mana dengan aku ni? Kau rasa patut aku potong rambut hari raya ni? Wajar tak aku potong rambut ataupun biarkan saja? Sebab aku potong kau tahu kan masih raya, hari jadi, tahun baru. Tapi tahun baru tak potong hari tu. Hari jadi tak potong. Ni raya ni aku rasa patut potong tak? Aku rasa dah tiba masa lah potong. Potong macam mana bro? Soalan bonus ni, jawab betul-betul. Bagi aku soalan bonus paling serius. Potong macam mana? Potong macam mana? Aku pun tak tahu nak potong macam mana. For the first time kau tak boleh jawab soalan bonus First time ni. Ni sejarah ni. Rugi siapa tak tengok. Okay bro, that's it. Ikut dalam kau punya profile tu pun okey juga. Aku memang nak potong macam profile. Tapi barber tu dah hilang lah bro. Sejak aku punya kedai Facebook, barber tu tak ke mana dah. Tak jumpa dah? Tak, aku rasa kedai dia pun dah tutup lah. Tutup Tak apa, aku rasa banyak barber yang boleh potong lagi ikut template tu. Yang potong tu Amoy. Yang Amoy tu bukan aku nak pergi sangat. Tunang aku hari tu beria. Yang suruh aku potong kedai Amoy tu, aku pun potong lah. Aku rasa untung betul lah ada tunang macam itu. Okey. So, ada lagi soalan bonus? Tak ada lah bro. Sudah lah bro. Aku rasa 3 soalan bonus dah kita bagi ni. Okey Faizal. So terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa untuk kita punya Elysian apa cerita 24/7 hari ini. Yes. So insyaAllah kita akan bersiaran lagi pada masa akan datang. Dan akhir kata, stay home, stay safe dan juga teruskan berkarya. Jangan lupa like, share dan subscribe dan daftar kita punya kelas guys online. Okay, Elysian Interactive. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.